Seterusnya, bahagian sosioekonomi negara. Apa yang saya dapat daripada kedua negara ini dari segi sosioekonomi, yang pertama dapat dilihat dari aspek ekonomi, di mana Jepun dan New Zealand mencatatkan peningkatan dalam KDNK negara. Contohnya di Jepun, peningkatan ini adalah salah satu sumbangan daripada sektor pertanaman padi melalui tindakan kerajaan memberi subsidi sehingga membolehkan penghasilan yang tertinggi di setiap unit pertanian. Manakala di New Zealand, peningkatan ini adalah salah satu punca daripada pereksportan hasil semula jadi dalam sektor pengembangan seperti hasil mineral. Yang kedua, sektor pendidikan. Kedua negara ini menunjukkan kemajuan seperti di Jepun. Faktor daripada alternatif peningkatan keluar masuk mobiliti pelajar telah menggalakkan hubungan perdagangan dan diplomatik antara negara luar. Manakala di New Zealand, penekanan holistik terhadap 5 kecakapan yang ditekankan kepada pelajar dapat mendidik kecemerlangan pelajar dari pelbagai sudut serta berfikiran jauh dan mengasah kebolehan dari peringkat awal. Ketiga, aspek pengangguran. Kedua negara ini menunjukkan perbezaan apabila Jepun menunjukkan peningkatan berpunca daripada wabak coronavirus yang menyebabkan kemerosotan dalam peluang pasaran pekerja baru dan kerajaan kekurangan dana dalam membantu syarikat PKS sebagai mengekang kehilangan pekerjaan. Manakala di New Zealand, penurunan adalah disebabkan sektor ekonomi negara yang berada dalam keadaan stabil dan kewujudan peluang pekerjaan yang luas, contohnya dalam sektor pertanian buah-buahan seperti kiwi yang mempunyai nilai ekspor yang tinggi sehingga membuka peluang pekerjaan yang banyak. Keempat, aspek sosial bagi kedua negara ini adalah sama apabila mencatatkan penurunan dalam pelbagai kes jenayah. Kesan penurunan kes ini telah menyumbang kepada sosioekonomi yang stabil apabila rakyat berada dalam keadaan sejahtera dan ekonomi dapat dilaksanakan dengan lancar, tanpa terlalu banyak kes yang mengancam keselamatan rakyat. Saya akan menerangkan tentang perbandingan persatuan antarabangsa di New Zealand dan Jepun. Perbandingannya terdiri daripada dua aspek, iaitu persatuan dan misi. Persatuan di New Zealand iaitu pada tahun 2001, Istana Cawangan New Zealand ditubuhkan, International Education Association New Zealand Inc. Pada tahun 2010, Cawangan New Zealand menjadi amanah yang diperbadankan. Cawangan istana wujud di setiap negeri dan wilayah Australia dan di New Zealand serta beberapa kumpulan minat khas yang dinamik. Rangkaian istana aktif di universiti, kolej, sekolah, pusat bahasa Inggeris dan organisasi lain yang menyediakan perkhidmatan dalam pendidikan antarabangsa. Persatuan di Jepun pula iaitu Persatuan Antarabangsa Jepun adalah Japan Network for International Education iaitu JAVSA. Terdiri daripada universiti, individu dan entiti lain termasuk firma swasta sebagai ahli sokongan yang berminat untuk memudahkan pengantarabangsaan pendidikan di Jepun dan di seluruh dunia. Bagi aspek yang kedua pula iaitu misi. Misi antara Istana dan JAVSA juga adalah berbeza. Istana di New Zealand menjelaskan bahawa misinya adalah kepimpinan, promosi dan advokasi piawaian amalan terbaik dalam perkhidmatan pendidikan antarabangsa, pemudahan forum latihan dan pertukaran maklumat yang berkaitan untuk keahliannya dan komuniti dan kerjasama dengan organisasi berkepentingan termasuk pelajar antarabangsa, pendidikan, kerajaan, perniagaan dan kumpulan komuniti. Manakala di Jepun pula, misi JAVSA adalah mempromosikan dan meningkatkan kecemerlangan dalam pendidikan antarabangsa di Jepun dan menyediakan sambungan kepada komuniti global. Seterusnya, perbandingan dapat dilihat dari segi langkah menangani impak COVID-19 dalam sektor pendidikan di mana Jepun memfokuskan keutamaan vaksinasi kepada pelajar universiti yang melanjutkan pengajian di luar negara serta dalam negara melalui pembukaan pusat vaksinasi di beberapa buah universiti di seluruh Jepun. New Zealand juga telah mengambil inisiatif dengan mewajibkan vaksinasi kepada pekerja dalam sektor pendidikan sebagai usaha membasmi virus COVID-19 melalui satu dasar baru iaitu tiada suntikan, tiada kerja. Bagi menambah baik sistem pendidikan selepas COVID-19, kerajaan Jepun telah mengambil beberapa inisiatif baru, antaranya penyediaan dana kepada sekolah-sekolah serta inisiatif melalui keperluan kaki tangan sekolah dan sokongan bahan untuk pembelajaran di sekolah. Seterusnya, dari segi pembaharuan dalam pendidikan, kerajaan Jepun memperkenalkan pelan pendidikan yang merangkumi pendidikan bahasa Inggeris, pendidikan sains komputer dan pengaturcaraan, dan sistem ujian bahasa Inggeris persendirian untuk kemasukan ke universiti yang mana kesemua pelan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan di semua peringkat dari sekolah rendah, menengah hingga ke peringkat universiti. Berbeza pula dengan New Zealand di mana kerajaan memperkenalkan pelan pendidikan yang meliputi pembaharuan kurikulum, kemajuan dan pencapaian, pelan tindakan untuk meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar ke sekolah dan inisiatif terhadap halangan dalam pendidikan iaitu program makanan tengah hari sekolah sihat dan penyediaan produk kebersihan peribadi bagi pelajar perempuan secara percuma di semua sekolah di New Zealand.